semua, Miza di sini untuk Top Gear Malaysia. Jadi di belakang saya adalah sebuah kereta SUV keluarga yang cukup premium dan iaitu adalah Mazda CX-8. Okey, Mazda CX-8 yang ada dekat depan saya ni adalah versi facelift yang dilancarkan tahun lepas. Dia punya sizing lebih besar daripada CX-5 dan design dia nak ke ala-ala CX-9 tetapi lagi gempak. Kenapa saya cakap lagi gempak? Sebab dia ada beberapa penambahan yang dia buat yang saya rasa cukup premium. Dan yang pertama adalah kalau kita tengok grill dekat sini. Grill dekat sini dia nampak complicated, nampak kompleks. Tapi bagi saya dia macam terselak aura mahal dan beri macam pop up lah dekat Mazda CX-8 ni. Dan kalau kita tengok juga lampu dia macam biasa, standard fog lift, LED untuk high spec dan penambahan juga kepada chrome plated dekat bawah ni yang saya rasa memang cantik lah dekat situ. Dan yang penambahan kedua dia adalah kepada rim 19 inci. Jadi rim 19 inci ni untuk tayar dia memang cantik dekat SUV ni. Tetapi harga dia kalau kita nak tukar tayar nanti agak deras lah. Sebab perbezaan antara tayar rim 19 inci dengan tayar rim 18 inci ni cukup besar beza dia. Jadi kalau nak tukar tayar 44 mungkin kena fikir 10 kali sikit lah. Okey, untuk boot dia pula yang menariknya adalah dia ada tailgate. Tengok ni kita swipe je satu kali. Tak? Senang lah kan? Kalau pegang-pegang barang banyak ke. Okey, untuk boot dia ni keluasan dalam 209 liter sahaja. Bolehlah nak letak barang-barang, runcit ke apa kan. Tetapi kalau nak besar lagi, kita boleh lipat seat belakang ni. Dan dia akan berkeluasan lebih daripada 700 liter. So standard lah SUV dengan boot kecil ni berpisah tiada. Jadi kita kalau dah beli SUV ni, kita ejah-ejah lah kalau nak letak barang. Macam tu lah. Walaupun saya macam tertarik dengan dia punya grill kat depan, dia punya chrome dekat bawah tu dengan tailgate dia. Tapi ada beberapa yang saya rasa macam potong steam sikit lah dalam Mazda CX-9 ni. Terutama daripada ketinggian dengan kelebaran kereta ni, saya rasa macam dia terlalu off. Di mana kereta ni terlalu memanjang ke depan, dia macam muncung lebih kalau kita perasan. So saya rasa sizing kereta ni macam agak pelik sikit lah. Dan yang kedua yang paling saya tak suka adalah dia punya atas ni. Saya tak tahulah, saya rasa saya punya personal opinion. Saya rasa tempat bumper atas ni dia macam out of place. Tak sesuai untuk menampakkan kereta ni satu premium lagi. Tapi tak apa, kita masuk dalam. Mungkin boleh mengubati luka-luka hati saya dekat luar ni. Okay, kalau kita tengok interior dalam ni, dia begitulah Mazda. Yang hanya mengekalkan sifat minimalis dia tanpa terlalu flashy atau fancy. Dan design ni saya rasa dah melekat dengan Mazda lebih 5 tahun dah. Tetapi untuk facelift ni, saya nampak ada banyak perubahan yang menarik yang kita boleh tengok. Pada contohnya adalah dia punya meter ni, meteran ni dia dah digital. Beza dengan versi Mazda CX-8 yang sebelum facelift ni. Dan yang kedua adalah dia ada Apple CarPlay Wireless dengan wireless charger. So senanglah, tak adalah wire kau berselirat apa semua kat sini kan. Dan dia punya kompartmen juga saya rasa banyak. Tengok ni, ada banyak ni. Botol air boleh letak 1, 2, 3, 4. Memang nama dia SUV keluarga dah. Dan yang kalau kita bersembang kembali kepada LCD ni, kita kembali kepada toggle ni. Dia toggle ni bagi saya cantik lah sebab dia bagi vibe-vibe BMW macam tu. Tetapi kita kalau untuk orang yang first time nak beli Mazda, dia mungkin rasa kekok. Sebab apa? Dekat LCD ni, infotainment ni, dia hanya boleh touchscreen bila kereta Mazda CX-8 ni berhenti sahaja. Bila kita bergerak, kalau kita nak adjust apa-apa dekat LCD ni, kita kena guna toggle ni. Jadi mungkin awal-awal untuk orang yang baru nak beli Mazda ni dia rasa kekok. Tetapi saya rasa lama-lama korang dah boleh make use lah. Dah boleh tahu cara nak guna macam mana. Walaupun saya faham Mazda ni memang jenis bersahaja, relax. Tetapi apa yang saya tak berkenan sangat-sangat lah. Dia tak ada center locking. Kita nak kena lock kereta macam ni. Buka macam ni, buka macam ni, tutup macam ni kan. So saya rasa Mazda dah boleh lah kot kan. Tambah satu button kat sini untuk buka dah SUV kan. So kenalah tambah. Dan yang kedua adalah dia punya kamera 360 ni masih lagi low res je. Daripada versi sebelum ni, versi sekarang pun masih lagi low res. So saya rasa tu antara apa yang dia boleh upgrade lah. Dan yang kita boleh tengok dekat sini, button dia juga sangat mudah difahami.
Dekat sini ada dia punya lane assist, dia ada eye stop dia ada juga view dia dekat sini. Dan apa yang menarik dekat Mazda ni, dia masih ada headlamp kat sini, head meter dekat sini. Kita boleh tengok dia punya kilometer berapa kita jalan apa semua. Dan beza yang ini, sebab yang ini kan kita ada turbo engine, so dia ada function sport dekat sini. So kalau kita tekan sport dekat sini, dia akan keluar lah dekat meter ni. Cuma tak adalah fancy-fancy. Macam saya cakap lah, Mazda sangat bersahaja dalam design dia. So hati saya ni masih tak terubat lah. Jadi saya rasa saya nak tengok belakang. Sebab saya rasa belakang ni saya memang cukup gemar lah. Saya cerita kat belakang pula macam mana. Okay, second row ni memang betul-betul buat hati saya terluka ni terubat lah. Sebab saya rasa yang ini versi facelift ni memang betul-betul terselah premium dia dekat seat nombor 2. Sebab kita tengok dia memang 6-seater Bila kita 6-seater, dekat tengah ni dia jadikan armrest. Dia nampak premium tau. Dengan aircon controller kat sini. Sini ni, dua ni adalah heater button. So maknanya kalau kita tekan ni, dia bolehlah panaskan kita punya kerusi ikutlah kalau jalan jauh ke, time tu hujan ke, sejuk ke kan. Bolehlah guna benda ni. Ada pula botol nak letak. Lepas tu kalau kita buka ni pun cukup luas. Ada juga 2 USB saja dekat sini. So saya rasa kat sikit, saya memang betul-betul ngam lah. Saya memang suka second dia punya second row ni. Dan kalau kita tengok dia punya ni, legroom dengan headroom ni pun sesuai. Kalau contoh kita dah besar, ada keluarga yang anak-anak bawa kereta, mak ayah nak duduk belakang, saya rasa memang selesa. Sebab kita nak incline ke apa ke pun tak ada masalah Dekat sini belakang ni semua kita boleh incline. Dan sekarang ni kita tengok belakang pula. Luas tak untuk kita nak duduk? Macam mana dengan legroom dengan headroom dia pula? Jom. Okey, untuk seat belakang pula, saya tarik dulu, kita tengok macam mana. Okey. Ini saya punya saiz lah, badan dengan ketinggian saya. Saya rasa kaki saya masih selesa. Dan juga kita tengok ada armrest ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam orang tengah ni tak boleh duduk. Tapi saya rasa kalau budak-budak boleh lah. Sebab kaki dia masih ada lagi tempat nak duduk. Cuma saya rasa untuk kanak-kanak boleh lah. Untuk orang tua mungkin susah sikit. Dan penambahan untuk belakang punya row ni, dia ada USB cable. So kalau keluarga ke anak-anak nak charge ke, tak payahlah nak minta ke depan nak passing-passing kan. So kat sini dah ada. Kompartmen air pun ada. Tetapi yang select ni adalah tiada aircon controller. So apa-apa aircon dekat belakang ni kita kena rely kat depan ni lah. Tetapi bagi saya, tempat tu, placement aircon tu dah cukup untuk bawa ke belakang sekali. So kita pun boleh merasa. Okay, apa yang membezakan Mazda CX-8 versi sebelum ni dengan sekarang adalah enjin dia. Enjin yang ini menggunakan Skyactiv G 2.5 liter turbo petrol. Dan dia menghasilkan dalam 228 horsepower dan 420 Nm of torque. Which saya rasa sangat sesuai torque dia sebab dia lebih responsif dekat road. Dan tengok kalau saya tekan sikit dia punya pergi tu, kita tak rasa berat tau kadang-kadang. Sebab kalau kita bawa SUV kadang dengan enjin turbo ni, takut dia berat dengan penumpang ke apa kan. Yang ni tak, yang ni smooth. Dan cuma apa yang select adalah kalau contoh dekat cornering tajam ke apa, dia punya suspension ni agak goyang. Jadi kalau kita nak corner ke apa, kita kena brake awal lah. Dan steering ni pula, dia diperbuat daripada Nappa leather. So Nappa leather ni dia ada tendensi untuk licin. So kalau kita nak corner macam ni, make sure kita pegang grab kuat sikit lah. Sebab kita takut kita terselip ke apa kan. Itu je lah saya rasa. Tapi enjin dia so far memang mantap lah untuk Mazda CX-8 kali ni. Okay, Mazda CX-8 ni dia ada dua type. Yang pertama dia adalah enjin 2.5 liter non-turbo. Yang itu 2-wheel drive. Dan yang itu ada seat 7-seater. Harga dia adalah RM185,400. Dan yang ada dekat saya ni adalah enjin Skyactiv G 2.5 liter turbo. Yang ini yang kita cerita tadi tu, harga dia adalah RM221,400. Dan Mazda datang dengan 5 tahun warranty. Jadi untuk maklumat lebih lanjut boleh ke topgear.com.my dan jangan lupa like, share dan subscribe ke social media kami. Jadi saya berjumpa lagi anda di video yang seterusnya. Bye!